Kalau semua ini boleh kita buat, ini yang pegawai kita nampak tekun, bersungguh-sungguh menjalankan. Sebab itu dalam beberapa hal, seperti mana kita apungkan harga ayam macam tu juga. Dulu ada kartel tunggu. Siapa pun tak berani sentuh. Ini masalah kerajaan ni. Bercakap kalau di kampung berdega-dega ni, jihad lah, syariah macam-macam. Tapi bila nak berdepan dengan tokoh-tokoh kartel, semua slow, tak berani. Jadi baru-baru ni kita kata tak boleh, panggil dia. Untung, okey, ambil untung. Berapa untung? Jadi kita kata kalau untung lebih sangat, kita kuasa kerajaan akan digunakan nak pertahankan rakyat. Ya. Sebab itu saya, seperti sudah tahu, ni semangat mentampa boleh tahan juga. Ya. Kalau orang itu rasuah, dia patut bimbang lah. Dia tak rasuah, tak payah takut. Ini orang yang rasuah puluh-puluh bilion, tak berani sentuh. Kalau polis sarjan kata kes RM200, marah habis kita. Saya tak kata betul. Kalau salah, salah lah. Tetapi orang yang ambil 10 bilion tak berani sentuh sebab kuasa dia besar. Bukan tak berani sentuh, ada ahli parlimen sokong lagi. Nayalah, kesian kat dia. Dia dah tua. Oh, jadi kalau orang tua rompak boleh? Kalau orang tua rogol boleh? Ni hang belajar di mana? Jadi ada dia. Tak patut dendam. Ni kes lama. Kes lama kalau curi RM200 saya maafkan. Kes lama kalau ambil RM2,000 pun sudahlah. Tapi kalau kes lama ambil 20 bilion ringgit, dia bukan duit aku, bukan duit hang. Duit rakyat. Sebab tu, saudara percayalah. Saya masih ada semangat ni. Daripada mula saya masuk di Matampau, daripada 82, kemudian bila keluar penjara bertanding sini, saya tak mau tolak ansur bab ni. Allah takdirkan saya ada peranan sekarang sebagai Perdana Menteri. Saya nak guna ini bersihkan negara. Hang bersih, hang buat kerja elok, okey. Ya. Tapi kalau ambil, kita ambil. Baik, kalau kita dapat balik, orang ni dia kaya puluh bilion, dapat balik 2-3 bilion. Bukan untuk allowance saya. Saya gaji tak ambil. Bukan untuk saya. Bukan untuk ahli parlimen. Ini untuk rakyat. Ya. Ni duit tak ada, nak naik gaji. Tahun ni saya duk kaji nak naikkan juga gaji penjawat awam. Sebab apa? Dah 10 tahun, 12 tahun masuk tak naik-naik. Nak ambil duit dari mana? Naik gaji, kita nak suruh naik. Yang rompak, terus rompak. Tak boleh. Sebab itu, saya minta kawan-kawan faham mengapa dalam beberapa kes saya tak mau tolak ansur. Hang makilah berbakui pun, hang seranglah, hang gunalah duit hang macam mana pun, tapi saya tak tolak ansur untuk bersihkan negara ini daripada perompak-perompak besar. Nah. Saya dah beritahu, hang Datuk Seri ke, hang Tan Sri ke, hang Tun, hang baik, kita salute. Hang rompak, kita tangkap, sumbat dia dalam bilik saya yang Sungai Buloh dulu masih ada. Kosong. Tapi bukan kerja saya, tu kerja hakim. Kerja polis tangkap, kerja SPRM siasat, kerja pegawai negara dakwa, kerja hakim putuskan. Ini bukan saya. Dan kerja agung kalau nak korangkan kes pengampunan. Bukan kerja Perdana Menteri. Jadi saya tahu tugas dia. Cuma Perdana Menteri mesti tunjuk tegas. Kalau tegas, harga barang pun boleh turun sikit. Kalau tegas, kawal masalah rakyat. Kalau tegas, rompak-rompakan besar ni kita hentikan. Saya terima kasih polis baru-baru ini umpamanya di Sabah. Kes pengedar dadah besar ni semua orang tahu. Nama dia terkenal. Pekerja dia 1,000 orang. Tak berani sentuh. Berapa lama? Tapi bila kita tegas, pimpinan PDRM tegas, ya, dan berani, sekarang kita dapat tangkap, ya, di antara pengedar dadah besar di negeri Sabah dan selamatkan negara daripada orang menggunakan pengedaran dadah ini untung ratus-ratus juta ringgit. Jadi kita terima kasih. SPRM, kita tahu 1-2 orang itu ambil wang bilion-bilion ringgit, tak berani orang sentuh. Sekarang SPRM ambil, berani tindakan tegas. Sebab kita kata kita mau penguatkuasaan ni tegas. Jadi bila mereka ambil tindakan, kita ucap terima kasih. Jadi sekali lagi terima kasih Syed Abu Hussein, mai selalu Matampau ni, dan tengok-tengoklah sama, bantu kita rakyat ni juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah. Nahmadu wa nusalli ala rasulil karim. Semua ada di sini, Timbalan Ketua Menteri, ke daerah, semualah ni daripada unit penarasan, ICU, daripada unit JK Jayantara Perkasa, Penyelarasan Bumi Putera, kemudian penyelaras program hari ini, YB Syed Abu Hussein pun ada. Saya ucap terima kasih Ketua Polis Daerah dan kawan-kawan yang bagi kerjasama. Dia rancangan ni sebenarnya kerana kita terima kenyataan bahawa di antara cabaran yang kita hadapi ini ialah masalah kos hidup. Kita buat sedaya upaya tetapi masih ada langkah-langkah harus kita ambil. Umpamanya bila kita cuba runding balik dengan syarikat besar, harga ayam tu terkawal sedikit. Kemudian bila kita hadapi masalah minyak masak yang dulu banyak masalah kartel dan ketirisan, keluarga orang besar-besar duk ambil ni, jadi kita hentikan tu semua. Kita kena susun balik supaya harga dapat dikawal dan diserahkan kepada orang yang mengurus dan berniaga, ya, tidak hanya kepada wakil-wakil orang-orang politik. Jadi ini semua ambil masa dan kita tak juga nafikan bahawa dalam senario dunia sekarang ini, umpamanya terakhir laluan dari Eropah melalui Suez itu terhalang kerana perang Gaza dan kemarahan rakyat dan umat terhadap kezaliman Israel. Tapi ada kesan kerana laluan itu diserang oleh Houthis Yaman. Kita faham kerana kezaliman berlaku dan mereka bertindak, tapi ini menyebabkan kos juga naik. Saya tidak mahu bagi itu sebagai alasan kerana sebagai kerajaan kita kena cari jalan sedaya upaya untuk mengurangkan beban rakyat. Dan di antaranya ialah dengan rancangan kita khidmat untuk rakyat, dan saya tak terima kasih kepada sahabat saya Abu Hussein. Selain daripada langkah-langkah dibuat macam jualan rahmah dan sebagainya, inisiatif beliau ini nampak telah bertapak di banyak kawasan-kawasan parlimen, daerah-daerah, dan inisiatif ini banyak membantu mengurangkan, ya. Jadi sebab itu saya telah minta beliau bersama dalam NACOL untuk kemukakan cadangan beliau supaya kerajaan boleh ambil tindakan bersama, termasuklah cadangan beliau tentang beras madani yang RM30 itu. Saya dah bagi tahu kepada Saudara Mat Sabu, Menteri Pertanian dan Penjaminan Makanan, untuk bincang supaya kalau boleh kita jadikan ini program kerajaan setelah diteliti oleh semua jabatan dan agensi kerajaan, terutama Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, dan jadikan ini sebagai satu keputusan muktamad. Sekarang ini cadangan beliau itu di peringkat jawatankuasa NACOL dan kita akan laksanakan. Tapi kalau kita tengok hari ini sambutan masyarakat Matampau, Bukit Mentajam dan sekitarnya, itu sambutan yang baik. Dan saya cek tengok harga daging, harga ikan, sotong, kerang, itu memang jauh, dan sayur jauh lebih rendah daripada harga pasaran biasa. Jadi banyak dia cadang, dia kata suruh mai lagi. Jadi saya kata tengoklah macam mana kita boleh buat. Kita boleh umpamanya ganti dengan jualan rahmah dan sebagainya sebelum dia boleh datang lagi. Ini maknanya apa? Maknanya kalau kita boleh selesaikan masalah pemasaran ni, ya, dan keuntungan berlebihan syarikat. Dulu saya ingat lagi masa saya Menteri Pertanian dulu, kita banyakkan pasar tani. Pasar tani maknanya apa? Dia kebun sayur, dia tanam sayur atau durian, dia bawa sendiri dan kita minta ke farmer bantu jual di bandar. Jadi kos tu lebih rendah. Masa saya jaga di Port Dickson, nelayan dia buat apps dalam telefon dia, smartphone dia tetapkan harga di pantai. Kemudian dia orang banding harga di pantai itu kalau RM4,
sampai ke Seremban RM6, sampai ke Kuala Lumpur RM8. Jadi kalau orang sanggup pergi ke pantai, dia dapat RM4. Maknanya kadang-kadang orang tengah ni dia ambil terlalu tinggi. Ini sebabnya kita ada fama, ya, untuk mengurangkan tekanan pasaran. Harga memang kadang-kadang meningkat sedikit, tapi tidaklah setinggi yang berlaku kalau kita dapat kawal. Ini nampak dilakukan oleh Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri untuk mengawal. Dan saya tak maulah nafikan, memang walaupun inflasi kita secara umum itu rendah, tapi rakyat masih juga mengeluh, ya? Dan kita mesti cari jalan sedaya upaya kita untuk mengurangkan banan ini. Tapi selain itu kita bagi banyak suntikan macam STR, tunai rahmah, ya, kemudian e-belia, kemudian segala bentuk bantuan yang kita tambah. Kita tambah sebab apa? Sebab untuk bagi kepada rakyat. Untuk STR tahun ini 10 bilion orang yang dapat. Tahun lalu 8 bilion. 10 bilion ringgit yang dapat, dan ini 80% kepada rakyat. Jadi ini yang kita cuba lakukan. Kalau kita naik pun harga elektrik naik, jadi orang guna ini serang habis-habisan. Tapi bagi rakyat tak naik. Yang naik ini bagi 15% terkaya. Yang kita nak jadi jurucakap orang kaya ni pasal apa? Orang kaya naik RM5, RM10 kadar elektrik, tarif elektrik, tak jadi masalah. Naik tak bagi rakyat? Tak naik. Ya? Itu kita letak. Bila kita, dan siapa yang dapat subsidi elektrik dulu ni? Orang asing. Berapa banyak orang asing di negara kita? 3.5 juta orang. Jadi bila kita bagi subsidi elektrik, apa maknanya? Maknanya 3.5 juta orang asing dapat subsidi daripada kerajaan. Dia tak bayar cukai. Yang bayar cukai rakyat. Sebab itu saya nak hentikan subsidi kepada orang asing. Dia bayarlah. Orang paling kaya bayar. Tapi rakyat jangan. Kita kenakan peningkatan harga elektrik. Itu kena dengar. Orang dengar mereka balon kita, dia duk marah. Saya kata marah hang ni wakil apa? Hang wakil Bangladesh ke, wakil Burma ke, wakil Malaysia, Melayu di Malaysia ni. Kalau wakil rakyat Malaysia, dia tahu bahawa kadar yang kita naikkan itu tidak kepada rakyat, tetapi kepada orang yang paling kaya. Kalau dia umpamanya gaji dia RM100,000 sebulan, itu kerajaan tambah bayar RM100 tambahan atau RM200, tak apalah. Bagi orang bawah, rakyat biasa, tak dikenakan. Saya ingat yang hadir di sini tak ada kena. Saya kena di rumah rasmi Perdana Menteri, kena. Tapi rumah rasmi Perdana Menteri kan? Bayarlah sebab rumah Seri Perdana itu besar. Tapi bagi rakyat, rumah saya di Chotok pun tak kena. Jadi bagi rakyat biasa tak dikenakan. Ini langkah-langkah kita ambil dan yang kita sebut penyasaran subsidi. Itu maksud dia. Ya. Kalau pun kita naik sikit, kalau kita tengok sekarang ni harga kadang-kadang naik ikan kaya. Jadi kita bagi suntikan yang STR, tunai rahmah ini kepada orang yang paling miskin, kita masih bagi SARA. Dan semua kita tambah. Ini yang kan di sini bukan tak ada pekebun kecil getah. Pekebun kecil getah kita tambah. Kita tambah. Tahun sudah saya ambil alih Menteri Kewangan, kita tambah. Tahun ni kita tambah. Skim padi kita tambah. Yang orang ada bising dulu 2-3 tahun dulu dia tak tambah. Dia tambah cakap. Kita tambah dengan peruntukan tambahan. Dan ini ada. Jadi saya harap saudara dengar. Dan satu perkara lah, saya di Matampau ni memang lama. Sekarang di Wakil Tambun lah. Tapi sebab tu bila Syed Hussein kita main Matampau, saya kata saya main juga. Sebab apa? Saya anggap Matampau ni masih tempat saya lah, kan? Pasal apa orang kata ini tempat naik, tempat masuk penjara semua daripada Matampau. Lah ni dah jadi Perdana Menteri, takkan nak lupa. Dia kata tempat jatuh lagi dia kenang, ini pula tempat bermain dan tempat berjuang. Jadi sebab itu bila dia sebut dia, saya kata tak apa. Saya sepatutnya mari flight pagi kapal terbang kerajaan lah, naik kapal terbang dah sini yang main lah ni, bukan ni. Dia beritahu Anwar, dia tak apalah, dia kapal terbang berada, bukan saya punya, kerajaan punya.
Tapi sebab tu saya setuju mari malam semalam supaya dapat sampai pagi untuk bersama-sama. Jadi saya ucap sekali lagi terima kasih kepada saya Abu Hussein dan seluruh kawan-kawan yang niaga buah-buahan dan sayur, ikan, daging, beras kerana dapat mengurangkan tekanan. Lepas ni berapa bulan nak pergi Tanjung Karang? 25. 25 bulan. Pergi Tanjung Karang. Sebab dia tunggu sini nak cek betul ke tidak. Kalau betul baru dia kata Syed okey boleh pergi ke Tanjung Karang 25 bulan. Ini semua ahli parlimen yang telah setuju sokong kerajaan hari ini. Yang lain tu on the way. Baik. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih, terima kasih banyak. Dan yang lain tu seperti mana dicadangkan macam Rahman ni, seperti mana saya sebut, saya telah bagi tahu supaya mesyuarat nakol kita tertangguh sikit sebab ada hal yang lain mendesak. Jadi kita tangguh, saya ingat tak salah saya minggu depan, di mana boleh kita putuskan secara muktamad tentang harga beras yang boleh kawal. Tak boleh rendah sangat, tapi saya yakin boleh dikurangkan. Nah, kalau kita umpamanya teliti beli daripada mana, kontraktor tu bagi kepada siapa, untung dia berapa banyak. Kalau rugi tak ada orang nak berniaga. Untung ambil lah, tapi janganlah tinggi sangat, sebab kalau untung dia tinggi sangat, harga di pasaran dah tinggi.